Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tulen. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecikkan lengan, kecikkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tulen, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Mac, kita hanya ada 2 batch saja dengan slot yang sangat-sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tulen ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tulen. Jangan terlepas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berbadu, let's go. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yeah. Sebelum aku mulakan video aku nak buat disclaimer. Aku bukan anti vaksin, aku juga bukan pro vaksin. Aku bukan pentaksub teori konspirasi, Dajjal lah pejadah semua tu. Walaupun aku percaya memang Dajjal tu akan turun nantilah, akan keluar nanti. Aku bukan penentang kerajaan maupun aku bukan taik politik. Aku dan keluarga aku sendiri dah lengkap 2 dos bersama dos booster. Jadi dah 3 kali aku dan keluarga aku dah dicocok dengan vaksin. Dan juga baru-baru ni anak-anak aku pun telah pun divaksin 1 dos. Video kali ni lebih kepada luahan perasaan, lebih kepada apa yang terbuku dekat hati aku lah. Bukan aku nak komplain ke, nak mempetikai ke, tak ada. Sebab aku bukanlah orang yang pakar dalam bidang perubatan dan sebagainya. Benda ni berkaitan dengan baru-baru ni ada keluar dekat paper yang dekat negeri Selangor telah mewajibkan yang nak pergi solat Jumaat kena ada booster. Aku ada booster. Jadi aku tak ada masalah lah aku nak masuk masjid hari tu untuk sembahyang Jumaat. Tapi kepada rakyat Malaysia yang mungkin lagi belum berkesempatan ataupun belum keluar dia punya appointment untuk pergi ambil booster dose, menyebabkan dekat luar masjid tu ramailah orang yang tak dapat masuk untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Okey, kita stop dulu dekat situ. Sebelum aku teruskan, minta korang untuk tekan butang subscribe. Sampai itu, insya-Allah aku akan terus memberikan konten-konten yang insya-Allah memberi manfaat ilmiah dan juga insya-Allah menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Insya-Allah tolong tekan butang subscribe. And then semalam aku pergi dekat satu shopping mall dekat Kuala Lumpur ni, okey. And then adalah satu event cosplay yang sedang berlangsung di mana aku tengok dekat situ memang ramai gila lah orang. Memang penjarakan sosial semua memang hancur lah. Itu pun yang datang pun aku tak sure lah dah vaksin ke belum, dah lengkap vaksin ke belum, dah ada booster ke belum. Tapi suasana dekat situ memang orang berpeluk-peluk, ambil gambar, selfie, tak ada penjarakan sosial, bersentuh-sentuhan apa semua. Memang kram lah tempat tu kalau nak dibandingkan dengan masjid. Aku tahu korang akan argue dengan aku benda ni yang pasal yang wajib nak masuk untuk sembahyang solat Jumaat tu, wajib ada booster tu. Itu adalah kuasa kerajaan ataupun Jabatan Agama Islam untuk negeri. Jadi KL, Selangor, lain-lain dia punya arahan kalau nak berkaitan dengan agama Islam. Tapi masih lagi aku nak luahkan bahawa itu sebenarnya macam benda yang tak fair. Sebab kalau nak tengok balik, yang wajibkan dos booster untuk masuk dekat mana-mana tempat yang telah dikuatkuasakan hanyalah untuk masjid dan surau di Selangor sahaja dan untuk solat Jumaat. Kenapa bukan dekat tempat-tempat yang lagi cram, yang lagi crowded, shopping mall, kedai makan dan juga majlis-majlis kahwin dan sebagainya. Dan banyak juga aku tengok orang upload dekat IG, dekat Facebook, diorang menghadiri majlis-majlis kahwin termasuk dekat Selangor.
tak ada penjarakan sosial, ada yang buka mask, ada yang bergambar selfie dan sebagainya. Tak ada pula keluar apa-apa arahan untuk mewajibkan booster dose kalau nak adakan event macam tu. Sebab apa? Kalau nak dibandingkan dengan suasana dekat dalam masjid tu sendiri. Okey, mula-mula part yang katanya nak kena wajib 2 dos, lepas tu nak kena ada penjarakan sosial, nak kena bawa sejadah sendiri, nak kena ada gap lah, tak boleh salam lepas mayang terus balik, semua tu. Benda tu aku tak ada question, aku tak ada isu langsung. Sebab benda ni diorang implement dekat semua tempat. Termasuk dekat pusat membeli belah ke, benda ke, semua tempat wajibkan dos vaksin, wajib pakai mask. Kalau nak cakap pasal masjid ataupun surau lah, dekat situ suasana dia sebenarnya lagi selamat. Lagi yang aku rasa insya-Allah memang jangkitan COVID-19 ni memang sangat susah lah berdasarkan apa SOP yang telah diimplement dekat masjid dan juga surau ni. Dah lah nak pergi masjid surau pun wajib berwuduk dekat rumah, dan wuduk tu memang kita basuh tangan memang dalam keadaan suci, lagi menyucikan lah. Lepas tu memang tak ada peluk-peluk, memang semuanya jarak, memang tak ada bersalam-salaman pun, dan sejadah pun pakai sejadah sendiri. Lepas tu kita tengok institusi masjid dan surau tu sendiri pula memang ada orang-orang yang akan monitor. Kadang-kadang tempat tu siap dimonitor oleh pihak berkuasa nak memastikan yang semua jemaah masjid ni memang ikut SOP kau-kau. Siap AJK surau ni kadang-kadang ambil gambar apa semua, hantar report dekat Jabatan Agama Islam daerah ke agama negeri ke mungkin lah. Tapi tempat-tempat lain yang mana SOP-nya tak berapa nak ketat sangat dan tidak ada pengawasan, tidak ada sesiapa pun yang memantau, kenapa dekat tempat-tempat sebegitu, termasuk dekat Selangor sendiri, tidak mewajibkan dos booster ni? Benda ni yang aku macam pelik. Dalam masa yang sama sebenarnya aku sedih lah, aku sedih. Bukan apalah, berdasarkan ayat Al-Quran yang dibacakan pada awal video tadi, Allah dah bagi aku platform YouTube dan mungkin platform IG juga, dan ramai jugalah orang yang menganggap aku ni sebagai influencer, walaupun aku rasa aku tak adalah influencer sangat, tapi alhamdulillah lah sebab aku ada ramai follower. Jadi kalau aku nampak sesuatu benda yang tidak kena dan nampak macam berlakunya penindasan dekat agama Islam, iaitu agama aku, kalau aku tak bersuara, aku tak berbuat sesuatu, aku tak katakan sesuatu dengan menggunakan platform yang Allah bagi dekat aku ni untuk mungkin bagi kesedaran ke, mungkin boleh trigger, mungkin boleh bagi orang berfikir sikit, nanti dekat dalam kubur nanti aku nak kena jawab tau. Dan niat aku sebenarnya adalah mungkin ada teguran sikit lah, sebab di sini aku nampak ketidakadilan telah berlaku, yang nampak macam ada sedikit penindasan yang telah berlaku kepada umat Islam, especially dekat Selangor ni. Mungkin pihak-pihak yang bertanggungjawab ni mungkin masih lagi terkesan, sebab dulu mula-mula, ingat tak dulu kes kita naik ni sebab geng-geng tablik ke apa benda dah yang dekat masjid yang dekat Semenyih tu kan, Semenyih yang ramai sangat berjangkit sampai merebak dekat satu Malaysia. Tapi sejak daripada tu kita tengok kes-kes positif yang datang daripada institusi masjid dan surau ni, aku rasa memang dah tak ada dah. Banyak kes-kes positif yang datang ni daripada orang yang daripada luar negara, daripada majlis-majlis kahwin, dan bukan lagi dekat masjid dan juga surau. Aku boleh expect yang mungkin akan ada suara-suara sumbang yang akan cakap, alah, time Zuhur, Asar, masjid tu tak full pun. Yes, betul. Sebab boleh je kita semayang fardu tu dekat rumah. Tapi solat Jumaat ni, antara dia punya fardu dia adalah kena berjemaah di masjid, tak boleh buat sorang-sorang dekat rumah. Kuasa kebenaran untuk memasuki masjid itu, yang macam dekat dunia sekarang ni, dekat Malaysia sekarang ni, adalah terletak kepada manusia. Jadi manusia yang kontrol. Bukannya kata tiba-tiba yang geng-geng yang masih tak ada booster dose ni, dia nak masuk masjid je, tiba-tiba ada tanah runtuh ke, banjir besar ke, ada hujan batu berapi daripada langit ke. Tak ada, totally tak ada. Semuanya atas kuasa manusia. Aku harap yang tengok video ni faham, dan mungkin korang boleh share juga, mungkin boleh sampai ke peringkat atasan yang orang kata yang implementkan syarat nak masuk masjid surau kena wajib booster ni, boleh consider lah sikit, atau mungkin boleh bagi adil sikit, bukan saja dekat masjid dan surau, dekat semua tempat yang ada orang awam, yang ada yang bercampur-campur apa semua ni, yang crowded,
wajibkan juga nak masuk dekat situ kena ada booster juga. Barulah adil, barulah kita nampak okey memang langkah ni nak membendung orang kata COVID tu daripada merebak lah. Tapi bila benda ni diwajibkan dekat atas masjid dan surau saja, nampak macam lately kes ni banyak naik dekat surau dan masjid saja. Mana ada? Tak ada. Dan seolah-olah dekat masjid dan surau ni macam tempat orang clubbing lah. Orang bergesel-gesel ke, orang bersalam-salam, peluk cium ke, orang berselfie ke, tak ada. Aku ataupun orang lain juga yang semayang dekat masjid, yang bersolat Jumaat dekat masjid. Every time aku nak masuk dekat masjid, memang aku berhati-hati gila. Aku memang elak nak sentuh dengan orang. Memang aku punya sejadah tu memang jarak betul-betul. Aku make sure daripada rumah aku dah berwuduk siap-siap dalam keadaan suci lagi tu. Jadi kesimpulannya, apa yang aku merepek daripada mula sampai habis ni, mungkin korang anggap aku merepek lah. Sesuatu yang maybe semua orang boleh fikir kot. Okey, kita dah akhir zaman tau. Kita dah akhir zaman dah sangat-sangat ni. Perang dah dekat mana-mana sekarang ni. Lepas tu dengan wabak lagi, dengan banyak lagi lah fitnah berleluasa lah, apa benda lah. Macam something wrong lah. Aku tak nak cakap yang ada agensi tertentu, jabatan tertentu, ada pihak tertentu kononnya nak menghalang orang pergi masjid. Aku tak boleh cakap macam tu. Nanti kan kalau itu bukan niat dia, nanti dah jatuh kat diri aku fitnah orang pula. Tapi macam, yes, pelik kan? Masjid dan surau saja yang wajib booster, tempat-tempat lain yang lagi teruk, yang tak ada pemantauan, yang lagi persentuhan, tak ada penjarakan, yang orang boleh buka mask, pakai mask sesuka hati ni, tak wajib pula booster dos. Dan juga tak ada pemantauan pun. Dan lagi banyak kes datang daripada tempat lain berbanding dengan masjid dan surau. Jadi sesuatu yang boleh difikirkan oleh semua pihak, tak kisahlah setinggi-tinggi pangkat ke, darjat ke, keturunan ke, sampailah yang paling bawah sekali. Sebab in the end, kita semua masuk dalam kubur. Tak ada seorang pun yang dekat dalam dunia ni, bila jawatan dia tinggi, dia dapat privilege masuk kubur. Tak kena soal. Semua sama je. Kena beratur kat padang mahsyar pun sama je. Proses timbangan nanti pun sama je. Jadi, kena renungkanlah. Okey, korang boleh share video ni, korang juga boleh komen apa yang korang nak komen. Tanggungjawab kita sebagai Muslim ni, bila nampak sesuatu kemungkaran ataupun nampak apa-apa je lah yang tak kena, yang nampak macam disadvantage untuk agama kita sendiri, kalau kita tak bersuara dalam kubur, kau jawablah. Okey, kita tak boleh nak berdiam diri. Tapi adalah dia punya adab dia kalau nak memberikan teguran tu dengan cara yang baiklah. So far aku tak ada maki-maki, aku tak ada fitnah orang, aku tak ada kecam orang, aku tak ada buat apa-apa langsung. Ini sekadar luahan perasaan aku yang boleh korang renungkan juga. Okay? So jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Jauh di sudut hati aku ni macam, Allah, hai, Malaysia ni agama rasmi dia agama Islam tau. Tapi seolah-olah macam ditindas. Ini aku punya pendapat je lah. Okey, mungkin tak betul lah. Ini sekadar pendapat peribadi aku saja. So, apa yang kita boleh buat akhir zaman ni, dah nak hari kiamat ni, kita mantapkan ibadah kita, kita jaga family kita jaga diri kita sendiri, berpesan-pesanlah kepada kebaikan dan kita sama-sama mencegah kemungkaran dan insya-Allah kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Selalu berselawat, baca Quran, jaga solat kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye-bye. See ya.